anda bersama dengan kami di Malaysia hari ini. Hai, Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Anda bertemu dengan saya, Fazli Fuad, dan juga rakan saya yang berada dekat sini. Dia standby dah, tapi kita bagi surprise hari ini. Ya. Wow. Oh, suara. Oh, tadi. Diam. Ya, diam. Oh, dah nampak dah. Aku dah nampak. Bersama dengan saya, Ani Mizati. Ya. Pastinya kita harapkan yang terbaik. Pagi-pagi ni kita nak anda semua ceria-ceria harapnya. 1 jam je bersama dengan kami. Jadi jangan ke mana-mana tahu. Teruskan bersama dengan kami sehingga ke penghujung rancangan. InsyaAllah. Sebab hari ini ada beberapa topik kan? Ya. Apa yang kita akan bawakan yang menarik untuk anda semua khasnya buat penonton-penonton setia Malaysia hari ini. Yes. Tapi yang awak tu dekat sana kenapa? Oh, besar. Tak sudi nak duduk bersama dengan saya. Saya bukan tak sudi. Tapi awak tak mengajak. Dah ajak sekarang. Boleh. Saya ke sana ya. Boleh sini. Okey. Yang menarik hari ini. Silakan. Ya. Boleh dulu Awak sangat awesome hari ini. Oh, itu awesome Okey. Alhamdulillah. Okey, hari ini 29 September Ya, betul. 29 September ni saban tahunlah kita menyambut Hari Jantung Sedunia. Betul. Bagi memperingati ataupun memberikan kesedaran kepada kita semua kerana masih lagi menjadi penyumbang kepada kematian nombor 1 di dunia. Ya. Kalau setiap tahun tu puratanya 18.7 juta kematian yang dicatatkan setiap tahun puratanya yang melibatkan kematian yang tersumbang daripada penyakit jantung ini. Jadi sama-sama untuk kita sayangi jantung kita. Itu temanya kan, sayangi jantung anda untuk tahun ini tanggal 29 September. Jadi apa yang kita akan bawakan hari ini adalah antara topik yang keadaan semasa kita pun kita tahu, keadaan COVID-19, pandemik dan sebagainya. Jangkitan virus ini pastinya memberi kesan sedikit sebanyak terhadap paru-paru dan juga jantung. Betul. Mereka yang ada kondisi sakit jantung pun lebih berisiko dan kita tengok kematiannya peratusan agak tinggi kan? Agak tinggi juga. Ya, itu sedikitlah kan kalau orang nak cakap tentang jantung dan COVID-19 ini saling berkait kan? Betul. Okey, saya nak kongsikan sikitlah. Ini berkaitan dengan jantung juga, antara fakta-fakta yang mungkin kita nak kongsikan. Tahu tak anda semua bahawa saiz jantung ni, mungkin ada yang tahu ataupun ada yang tak tahu, saiz jantung ni kalau kita lihat puratanya segenggam kita punya ni, segenggam penumbuk ni segenggam ni kan, tapi ianya mampu untuk merangsang otot kita untuk mengepam darah, dan dalam masa 1 minit ianya mampu untuk mengepam 60 ke 90 kali. Jadi dalam masa 1 hari ianya boleh mengepam lebih daripada 85,000. Tahukah anda bahawa kalau anda yang mana gelak, kalau kita kadang ada orang cakap happy, kalau yang mana rasa macam stres dan sebagainya, kan ada orang cakap kalau kita nak elakkan stres, kalau kita nak elakkan sakit jantung, kita kena gelak. Dan ada kajian mengatakan bahawa kalau anda kata kalau kita ni menonton filem-filem ataupun menonton apa-apa sahaja yang kelakar, kan dalam masa sama kita gelak kan. Jadi otot kita punya saluran darah ni akan mengembang dan ianya boleh mengurangkan stres kita. Ya, betul. Bila kurang stres, badan kita pun sihat, jantung kita pun sihat insya-Allah. Itu yang kita nak memberikan kesedaran, kita nak kongsi bersama dengan anda dan kesan-kesan sampingan. Pastinya ada lagi yang menarik, antaranya kita akan kongsikan juga wartawan kami ada buat eksperimen sosial. Okey, eksperimen apa tu? Dia buang sampah merata-rata. Ui, jahatnya. Bukan sengaja. Bukan sengaja, tapi buang sampah ni sebab kita nak tengok bagaimana sifat empati, tindakan orang awam yang berada di sekitar itu, adakah mereka akan membantu untuk mengutip sampah, buang sampah ke tempat yang betul ataupun melihat begitu sahaja. Jadi agak-agaknya macam mana? Agak-agaknya sebab sekarang ini pandemik kan. Kadang-kadang ada orang takutlah orang yang buang tu kotor ke apa semua kan. Tapi sebenarnya ada je caranya. Kita alaslah tangan kita dengan tisu ke, carilah apa-apa saja kan. Ya, tapi persoalannya di sini kita nak tahulah bagaimana sifat mereka dan kesanggupan mereka untuk mengutip sampah bersama-sama. Jadi kita akan bawakan nanti eksperimen sosial yang dilakukan oleh wartawan kami Asri. Selain daripada itu kita nak bawakan ini dekorasi. Dekorasi dekat rumah ni, kalau ada di antara anda yang mungkin mempunyai rumah yang agak comel, kecil kan. Kawasan tak besar sangat. Kawasan tak besar sangat, tapi ianya tidak mematahkan semangat kita untuk kita nak menghiasi rumah kita kelihatan lebih cantik, sempurna dan kemas. Betul, tapi rumah awak cantik. Kita dah pernah tengok rumah dia. Rumah Afad cantik. Kalau nak dekor-dekor boleh tanya Afad ya. Okey, ini antara yang kita bawakan, konsep minimalis kan, walaupun dia nampak simple, kemas, tetapi masih lagi ada elemen luxury ataupun elemen kemewahan yang kita nampak. Tak semestinya kita kena berbelanja yang banyak untuk kita dapatkan satu rumah yang mewah dan cantik selesa, tetapi mungkin ada cara yang tersendiri, dekor yang tertentu untuk kita letakkan di kawasan yang tertentu untuk nampakkan rumah tu lebih cantik, selesa kan. Kalau rumah besar macam mana, banglo macam mana pun, tapi kalau kita tak pandai nak hias, warna cat di dinding tak kena kan, tak guna juga kan. Jadi ianya tidak kata orang tu mematahkan semangat kita untuk kita nak menghiasi rumah kita kalau anda kata rumah kita tu kecil sahaja. Betul. Okey, seterusnya kita tahu 3 bulan 10 ni kan akan buka sekolah. Jadi pastinya ibu bapa dah bersiap sedia. Tak mungkin banyak sangat perbezaan sebab sekolah buka tutup. Jadi kali ini
persediaannya mungkin lebih kepada fizikal dan juga mental dan ramai yang berlapang dada lah kiranya kan sebab PDPR tu bukan mudah. Betul. Betul tak? Bila dah buka sekolah ni pastinya ibu bapa amatlah bersenang hati, berlapang dada dengan keputusan ini. Betul. Jadi kita nak bawakan Kita nak bawakan ini persediaan seorang ibu lah. Nak memsiapkan anak beliau ni untuk nak ke sekolah. Tapi yang istimewanya, yang menariknya, anak beliau ini yang dinamakan sebagai Hifzan Haziq, 12 tahun. Sedapnya nama. Sedap kan nama. Ada 2 orang anak. Seorang namanya Hifzan Haziq, seorang lagi Izu Hafzan. Betul. Jadi istimewanya Hifzan ini mengalami masalah pendengaran. Ada seorang anak yang berstatus OKU, seorang lagi yang biasa-biasalah. Dan Puan Gusmalini Sudirman nak berkongsi dengan kita apakah persiapan kali ini untuk pembukaan sekolah yang bakal tiba 3 Oktober. Jom sama-sama kita saksikan. Okey, jom. Setelah sekian lama sesi persekolahan ditutup, akhirnya Kementerian Pendidikan Malaysia membuka semula sesi persekolahan bermula 3 Oktober ini secara berperingkat. Dan saya kini berada di Padang Jawa Shah Alam untuk menemu bual seorang ibu berkenaan persiapan persekolahan anak-anaknya. Gusmalini Sudirman, 35 tahun, seorang suri rumah yang mempunyai 2 anak lelaki berumur 8 dan 12 tahun. Anak sulungnya, Muhammad Hifzan Haziq, merupakan murid kurang upaya pendengaran, manakala adiknya, Muhammad Izu Hafzan, murid normal. Menurut Gusmalini, biarpun sentiasa berada di rumah bersama anak-anak, namun pengajaran dan pembelajaran di rumah secara atas talian selama ini kadang-kala agak mencabar baginya. Saya ada 2 cabaran lah sebab saya ada 2 dunia yang berbeza kan. Yang macam normal ni, saya bagi arahan, saya sediakan bahan untuk belajar, dia boleh follow lah. Saya cuma just cakap, kalau dia tak faham, dia akan tanya. Saya akan jawab sambil-sambil lalu macam tu lah. Kalau macam si abang ni pula, kita memang sentiasa, memang fokus dekat dia, kena duduk dekat depan dia. Sebab dia jenis pembelajaran dia tak boleh buat sekejap. Saya kena terangkan dekat dia betul-betul, baru dia boleh jawab. Selangor kini berada di negeri fasa kedua Pelan Pemulihan Negara. Oleh itu, murid berkeperluan khas antara yang dibenarkan untuk memulakan sesi persekolahan secara bersemuka. Bagi Gusmalini, perkara ini sedikit sebanyak memberi kelegaan padanya kerana dia yakin sesi pembelajaran anaknya akan lebih terjamin. Saya seronok sikit, alhamdulillah sikit, macam terutama abang ni kan, sebab saya cabaran dia paling besar dengan dia. Sebab saya bukannya pandai sangat untuk bahasa isyarat kan. Sikit-sikit boleh lah. Kadang ada juga kita salah maksudnya komunikasi kita. Saya sebut lain, dia sebut lain. Lepas tu nanti mulalah dia macam merajuk ke sebab dia tak faham apa yang kita terangkan dekat dia kan. Satu lagi sebab SOP diorang dah tentukan macam mana sebab budak OKU ni dia dah ada satu kelas dalam 5-4 orang. Saya rasa yakin lah sebab mungkin diorang dah tentukan tempat-tempat budak-budak ni kan. Disebabkan pada tahun lalu, sesi persekolahan ada dibuka buat sementara, oleh itu, tiada persediaan tambahan dilakukan Gusmalini kerana semuanya masih boleh digunakan semula. Tahun lepas sekolah berapa bulan aja, memang dah prepare awal-awal, target tahun ni dah sekolah macam biasa kan, tapi macam tak sekolah dah, so sambung je lah yang lepas-lepas tu. Masih boleh pakai lagi, cuma peralatan menulis je lah sebab PDPR sentiasa jalan, itu je lah kena top up sikit. Keterujaan untuk kembali ke sekolah sememangnya dirasai oleh anaknya Haziq memandangkan sudah hampir setahun melalui sesi PDPR. Awak seronok tak nak pergi sekolah? Seronok? Suka? Suka. Kenapa? Gembira? Boleh jumpa. Seronok pergi sekolah, dapat jumpa kawan-kawan, dapat jumpa cikgu. Apa yang awak rindu dekat sekolah? Rindu cikgu dan kawan-kawan. Bosan dekat rumah. Begitu juga dengan anak keduanya Hafzan, biarpun masih menunggu arahan pembukaan sesi persekolahan bagi pelajar sekolah rendah, dia tetap teruja dan berharap untuk segera kembali ke sekolah. Kalau belajar dekat sekolah, apa yang best? Sebab jumpa cikgu dan kawan-kawan. Sebelum ni pernah masuk sekolah sekejap, ramai kawan tak?
Ramai. Susah tak sebelum ni masuk sekolah dengan ada SOP apa semua? Tak susah, okey je lah. Berdasarkan perkembangan terkini dan kes yang semakin berkurangan, sebagai seorang ibu, Gus Malini berharap agar pandemik ini segera beransur pulih supaya kedua-dua anaknya, termasuk semua pelajar lain, dapat menjalani sesi persekolahan bersemuka seperti biasa. Ya, begitu mencabar sekali kan kalau ada anak yang berstatus seperti itu, nak berbual, perlukan ibunya mengenali bahasa isyarat dan kalau duduk dekat rumah terperuk macam tu tak ada orang yang nak berkomunikasi dengan dia, itu pun boleh mengganggu mental dan fizikal juga kan. Jadi kita respect lah sebenarnya dekat ibu tu kan yang kata orang tu sanggup belajar bahasa isyarat ni kan untuk berkomunikasi dengan anak. Tapi walaupun uncle dan juga aunty kat sini nak ucapkan selamat kembali ke sekolah lah. Oh tak. Kan 3 Oktober nanti dan pastinya ianya secara berfasa jugalah kan. Kita tengok kepada fasa kita. Belum lagi kan kita menanti kepada fasa yang ada sinar untuk buka semula sekolah. InsyaAllah kita harapkan yang terbaik dan selamat kembali ke sekolah semua adik-adik 3 bulan 10 nanti insyaAllah. Tapi itulah dia macam nak bermula sekolah ni kadang-kadang kita kena beli baju baru, beg sekolah baru. Tapi yang mana boleh pakai tu boleh pakailah kan. Tapi yang mana ialah rumah PTPR. Zaman-zaman sekarang kena ekonomi kena jaga sikit kan. Tak PTPR ni mana tahu duk rumah makan, duk badan dan naik kan. Kena juga beli baju baru. Itu terpaksa. Okey, kita nak rehat seketika kembali. Selepas ini kita akan bincangkan tentang topik utama kita, COVID-19 dan penyakit jantung. Jadi jangan ke mana-mana, setia bersama kami dalam Malaysia hari ini. Okey, kembali lagi pastinya di Malaysia hari ini. Seperti mana yang Anim katakan, kita nak bawakan satu topik yang serius ianya berkaitan dengan kesihatan, iaitu COVID-19 dan penyakit jantung. Kalau dahulunya kita nak bercakap tentang penyakit jantung ini kena mengena dengan vaksin. Sebab ada yang mengatakan bahawa ada setengah vaksin itu tidak sesuai untuk penyakit-penyakit jantung ini. Dan cakap pasal penyakit jantung ini pun ianya terbagi kepada beberapa kategori juga. Ada yang ada masalah berkaitan dengan injap, ada yang salur darah tersumbat dan sebagainya. Kita tak pastilah anda dengarkan suara ada leak sikit, tapi kita akan cuba untuk perbaiki audio dia. Tapi sebelum tu kita nak kongsikan juga hari ini COVID-19 dan penyakit jantung. Kita harapkan agar anda semua mungkin ada pandangan ataupun kondisi ini berlaku kepada anda sendiri, boleh komen bersama dengan kami. Mereka yang berada di secara maya dan sebagainya kan, mungkin kita boleh utarakan juga soalan anda bersama dengan pakar hari ini. Terus sahaja kita perkenalkan Dr. Asri Rangga Abdullah Ramaya, pakar perunding kardiologi Hospital Serdang. Assalamualaikum doktor. Doktor. Boleh nampak ke? Belum lagi doktor. Kita cuba untuk melihat doktor sekarang ni, tapi suara dah dengar. Apa khabar Ani dengan Fazli ya? Baik. Alhamdulillah. Itu dia. Okey doktor, kita punya topik pada hari ini COVID-19 dan juga penyakit jantung. Seperti mana yang kita tahu sekarang ni, kadar kematian pun semakin berkurangan. Tetapi bila kita melihat kepada data secara keseluruhannya yang menyebabkan latar belakang pesakit itu ataupun mereka yang meninggal disebabkan COVID-19 itu ada mempunyai latar belakang sakit jantung. Bagaimana untuk dikatakan yang COVID-19 ni kaitan dia bersama dengan penyakit jantung ni, boleh dijelaskan dalam keadaan semasa ini? Silakan doktor. Sebenarnya COVID-19 ni satu penyakit yang baru. Kita baru mengenalinya tak sampai mungkin lebih setahun saja. Dan banyak kesan yang masih kita mempelajari. So kesan pada jantung ni ada secara langsung dan tidak langsung. Yang kesan langsung ni lebih kepada pesakit yang pada mungkin kena COVID ni yang lebih tenat pada kategori yang 4-5 yang perlukan oksigen, masuk ICU dan sebagainya. Sampai 20% ni boleh kena, walaupun COVID ni lebih kepada mengefek paru-paru, tapi dia juga boleh menyebabkan radang jantung pada pesakit ni. Mungkin dalam 20% pesakit yang masuk ke dalam ICU dan sebagainya. Dan masalah dengan yang penyakit COVID ni, sebab dia efek paru-paru, dia punya simptom gejala hampir sama dengan jantung. So pesakit akan rasa penat, sesak nafas, sakit dada, ada kala jantung berdebar-debar. Dan ni juga boleh dikaitkan dengan paru-paru. So itu yang ada orang confused lah. So ni kalau anda kata pesakit
itu tidak ada penyakit jantung dan masuk ke dalam ICU. Lagi satu yang secara tidak langsung adalah kesan tindak balas badan sendiri terhadap virus COVID. Dia boleh sebabkan apa kita panggil cytokine storm, di mana dia punya efek boleh menyebabkan kegagalan organ-organ lain termasuk jantung. Tapi setakat ni apa yang kita tahu, tidak ada kesan jangka masa panjang lagi pada jantung. Dia bukan macam paru-paru. Paru-paru boleh ada parut atau fibrosis, darah beku dalam paru-paru, tapi kita tidak nampak. So ini untuk sakit yang tidak ada masalah jantung sebelum ni. Tapi apa yang kita dengar, sakit yang sudah ada masalah jantung, kita panggil komorbid katakanlah. So kalau sudah ada komorbid macam kencing manis, darah tinggi, masalah jantung dan kena penyakit COVID, dia adalah lebih mudarat. Sebab jantung kita memang sudah mungkin ada kelemahan jantung dan sebagainya. So ini yang menyebabkan kadar kematian yang tinggi di dalam golongan siapa yang tidak ambil vaksin dan sudah ada komorbid sebagai penyakit jantung sebagainya. Itu yang tapi apabila mereka ni dah ada sakit jantung, mereka ni yang terkena COVID-19 dan data pun dah mengatakan bahawa terdapat 88% pengurangan kan kesannya anda kata kalau kita ni mengambil vaksin. Dr. Asri, tadi Dr. Asri ada cakaplah kan antara kesannya untuk jangka masa yang panjang boleh kita katakan sebagai long COVID lah. Dan saya pasti mereka yang lihat ini, yang tengah tengok Malaysia hari ini, mereka pun ingin tahu juga adakah kesannya ini untuk jangka masa yang panjang ini, adakah ianya boleh sembuh ke ataupun ianya memerlukan rawatan intensif seperti fisioterapi untuk menjalani kehidupan seharian kita, Dr. Asri? Seperti saya kata tadi, kita masih tengah mengenali long COVID ni. Ini adalah satu condition yang baru untuk pengamal perubatan dan sebagainya. So setakat jantung ni masih terdapat banyak kajian yang sedang dilakukan. So kita tak tahu 2 tahun dari sekarang macam mana dan sebagainya. Tapi paru-paru memang nampak ada kesan fibrosis dan sebagainya. Mungkin ada yang boleh sembuh dan mungkin ada yang ada residual effect atau dia ada memang ada efek yang permanent atau long term. Itu kita masih tengah pelajari sekarang. Tapi jantung is something new, di mana di banyak negara barat dan sebagainya kita masih tengah mengaji, dan di Malaysia juga apa kesan jangka masa panjang. Sebab sekarang ni adalah fasa untuk kita pengambilan vaksin. Ada di antara kita yang mempunyai kesan, ada juga yang mengatakan certain lah, tidak semua, tetapi keadaan itu agak berbeza apabila mengambil vaksin. Tapi kita hold dulu soalan kita kerana kita ingin menemu bual bersama dengan salah seorang bekas pesakit COVID. Kini juga bersama dengan kami secara maya, Amira Ruslan. Assalamualaikum Amira. Waalaikumsalam. Itu dia. Amira, terima kasih bersama dengan kami. Kita terus sahajalah kan kongsikan sedikit keadaan Amira ni. Amira pernah ditidurkan selama 9 hari. Berada di ward ICU. Berada pada stage yang agak serius sehinggalah katanya sekarang ini hanyalah 48% sahaja paru-paru boleh berfungsi dengan baik. Itu kesan selepas sembuhnya dari jangkitan virus COVID-19 ni. Jadi Amira, ceritakan bersama dengan kami apa yang dilalui dan apa yang dirasai sekarang, kesannya secara fizikal yang boleh digambarkan di sini. Sekarang sebenarnya keadaan semakin baik, tapi keletihan dan susah nak bernafas tu memang biasa. Sampai kadang-kadang saya pun dah terbiasa. Lagi-lagi kalau sekarang kita berjalan ke mana-mana kena pakai mask kan. So udara tu lebih terhalang lah. Kalau nak dikaitkan dengan jantung, apa yang saya perasan bila saya kekurangan nafas ataupun macam penat, so jantung saya lebih laju pump. Amira mungkin boleh kongsikan kondisi kesihatan sebelum terkena COVID-19 ini. Adakah Amira sendiri ada mengalami masalah jantung ke, ada mengalami masalah-masalah kesihatan lain ke sebelum mengalami COVID ini, Amira? Tak, sebelum ni sebelum kena COVID saya sihat alhamdulillah. Tak ada masalah jantung ataupun penyakit lain. Memang sihat-sihat je. Dr. Asri, alang-alang kita bersama dengan Amira, mungkin doktor boleh memberikan komen sedikit terhadap kondisi yang dialami Amira. Adakah ini yang dikatakan dengan simptom ataupun sindrom long COVID ini, doktor? I think Amira memang bila mengalami COVID pada bulan Januari di Sungai Buloh memang teruk lah. Dia masuk ICU intubated, consider kategori 5. Alhamdulillah sekarang semakin sihat. Tapi itulah, kita long COVID ni kita masih mengenali dia punya efek-efek yang kita pada mulanya hanya
fikir long COVID ni akan efek pada paru-paru semata-mata. Kita dapati ramai yang cepat penat dan sebagainya. Tapi yang efek lain pada pemikiran, otak, susah nak tidur, susah nak konsentrasi, semuanya ada. Kita masih tidak pasti, ada yang kemurungan dan sebagainya. Dan kembali pada jantung, sebab seperti saya kata tadi, gejala-gejala untuk paru-paru dengan jantung sometimes boleh bertindih. So kalau dia masih ada jantung berdebar-debar dan sebagainya, memang dia kena follow up atau jumpa doktor, dan ada kala doktor paru-paru ni akan rujuk juga pada doktor jantung untuk tengok sama ada masalah dengan ECG, kita boleh buat echo dan sebagainya. Seperti saya kata, setakat ni kita tak nampak lagi kesan secara menyeluruh pada jantung as long COVID, tapi kita masih tengah mengenali ramai pesakit yang mengatakan dia ada jantung berdebar-debar. So bila kita cek balik ECG dia normal semua kan, so mungkin ada yang kita masih tidak dapat kesan, so kita masih tengah follow up pesakit-pesakit ni. So semua yang mereka memang kita ambil serius, bukan mengatakan ni just dia punya psikologi dan sebagainya. Kita kena memang memantau, sebab seperti saya kata tadi, penyakit COVID ni adalah satu penyakit yang baru. Kita baru mengenali tak sampai 2 tahun. Mungkin ada efek lepas 2 tahun, 3 tahun, kita tak pasti lagi. Semuanya masih lagi dalam peringkat kajian lagi lah kan, untuk kita nak mengenal pasti langkah-langkah yang sesuai kan, untuk mereka ni ada saling hubungan antara penyakit jantung dan juga COVID ini. Amira sendiri, sebab saya baca juga latar belakang Amira dulunya salah seorang daripada peniaga yang bergerak aktif ke sana ke sini, boleh angkat barang dan sebagainya, tapi disebabkan kesan COVID ini menyebabkan anda lemah untuk waktu sekarang ini kan. Okey, mungkin Amira boleh kongsikan apakah mungkin yang Amira buat untuk mendapatkan semula tenaga dan mendapatkan stamina selain pada fisioterapi, dan mungkin ada soalan yang ingin ditanyakan kepada Dr. Hasri mungkin, Amira? Sekarang saya memang kurangkanlah sikit aktiviti-aktiviti yang dulu tu. Tapi tidaklah baring je kan. Saya still lagi every morning saya akan pergi brisk walk lah, untuk tingkatkan lagi saya punya stamina. And saya cuba untuk buat kerja-kerja biasa yang saya buat untuk biasakan diri saya. Tapi kalau saya tak mampu, memang saya tak buat lah, sebab nak angkat berat sangatlah kan. Nak angkat berat pun saya tak buat sangat, sebab saya ada kena tebuk dekat paru-paru kanan. Okey, so kesan jahitan tu masih ada. Dan saya nak tanya dekat doktor. Silakan. Kenapa kalau contoh saya dalam keadaan yang penat, gasping for a breath, dan saya punya jantung akan jadi laju juga. Bila jadi laju, kita akan jadi nervous. So kat situ saya akan biasanya saya akan terus duduk lah kalau macam tu, benda macam tu berlaku. Betul ke apa yang saya buat tu, doktor? Doktor mungkin? Satu soalan yang bagus, sebab yang jantung berdebar-debar ni atau kita panggil palpitation ni, it just means that kita pesakit tu atau siapa aware that dia punya jantung tu berdebar atau berdegup. Biasanya manusia tak sepatutnya tahu jantung dia berdegup dengan dia bernafas, tu macam automatik kan. So apa yang doktor kena pastikan sama ada benda ni adalah satu patologi atau abnormal atau dia betul, sebab badan akan reaksi terhadap stres. So stres ni sometimes kita panik, kita risau, mungkin jantung boleh berdebar laju. Bila kita rasa berkaitan dengan organ-organ lain, contohnya kalau ada paru-paru, sak nafas dan sebagainya, memang jantung so bila nadi jantung naik, dia punya aliran jantung pun akan pam jantung akan jadi lagi laju. Tapi ini tak bermaksud jantung tu ada masalah, dia react to the stress. Itu memang fungsi jantung. Tapi tugas doktor adalah untuk check sama ada yang nadi jantung laju ni ada masalah ke tidak, jantung ada masalah ke tidak. Itu yang kita. So it's like itching kereta lah kan. Kalau kita nak sampai lagi cepat, dia akan lagi laju. So jantung pun macam tu, dia akan tolong organ-organ lain dalam badan. So berdebar ni tak semestinya masalah jantung, mungkin dengan organ-organ lain. So itu yang kita kena kenal pasti. Sometimes bukan senang. Okey doktor, sedikit pandangan doktor pengambilan vaksin bagi mereka yang mempunyai sakit jantung. Mungkin dia boleh diringkaskan. Silakan doktor. Pada mulanya ramai risau. Dia fikir kalau ambil vaksin, kalau ada penyakit macam jantung dan sebagainya, keadaan dia akan tambah teruk. Tapi apa kita nampak adalah sebaliknya. Siapa yang tidak ambil vaksin lagi teruk. Boleh mudarat dan sebagainya. Dan pada awal tahun ni memang ramai yang tidak ambil vaksin. Sekarang kita nampak siapa yang nak ambil vaksin kurang masuk ICU, kurang dapat kategori
COVID kategori 4 dan 5 dan sebagainya. So sekarang memang kita hampir wajibkan vaksin untuk pesakit jantung kita. Contohnya ada setengah tempat tu kalau nak buat operasi, contohnya operasi jantung dan sebagainya, doktor akan tanya ada ambil vaksin ke tidak. Kalau tak ambil vaksin, dia showkan ambil vaksin COVID. Sebab ada pesakit baru lepas operasi jantung dia kena COVID. Bila kena macam tu lagilah teruk dan sebagainya. So banyak isu. So sekarang untuk pesakit jantung memang kita galakkan vaksin COVID. Sebenarnya vaksin untuk pesakit jantung dah lama. Sebelum COVID ni kita ada penyakit influenza. So di negara barat kebanyakannya every year setiap tahun pesakit lemah jantung diwajibkan ambil vaksin influenza. Di Malaysia pun ada tapi kurang sikit. Tu vaksin ni dah lama dah, bukan benda baru untuk pesakit jantung. Baik. Terima kasih banyak-banyak Dr. Asri dan juga Amira Ruslan bersama dengan kami. Jaga diri baik-baik kalian. Assalamualaikum. Ya, kita doakan Amira semoga sihat kembali. Baik, terima kasih. Amin, insya-Allah. Hari ini sedikit pencerahan berkaitan dengan pengambilan vaksin dan juga apakah kaitan COVID-19 bersama dengan mereka yang mempunyai kondisi sakit jantung. Kita harapkan perbincangan ini kan dapat memberi pendedahan yang baik sekali kepada mereka yang mungkin mempunyai kondisi yang sama. Betul. Kalau ada di antara anda yang mungkin ragu-ragu ke tentang pengambilan vaksin ini, ada sakit jantung, jumpa dengan pakar kan, tak ada masalah. Dan sebenarnya vaksin ini bukannya sebabkan punca kita tak dapat jangkitan COVID-19 kan, tapi dengan vaksin ini dapat mengurangkan kategorinya kan. Kalau kita lihat mungkin yang ada vaksin ini untuk 1 dan 2 saja, dan untuk anda yang mungkin ada masalah jantung, mungkin anda selamat nyawa anda nanti. Baik. Baiklah, kita nak rehat seketika, kembali selepas ni. Bagi mereka yang nak menyalurkan sumbangan ataupun nak wakaf, akan bersama dengan Fazli. Mereka ada yang sesuatu nak dikongsikan bersama dengan anda semua. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di MHI. Ya, terima kasih kepada anda semua yang masih lagi bersama dengan kami di Malaysia hari ini. Tidak kira di mana sahaja anda berada. Terima kasih. Okey, kita nak bercakap tentang wakaf pam air di bumi Kemboja. Ada di antara kita yang mungkin nak menginfakkan wang kita itu kepada banyak perkara lah. Contohnya kalau nak mewakafkan wang kita kepada wakaf pam di bumi Kemboja ini, apa kata? Terus stay tune tengok kami di Malaysia hari ini. Tapi untuk waktu ini kita nak dengarkan dulu kata-kata pengenalan lah berkaitan dengan Pertubuhan Sukarelawan Adiniah. Jom kita saksikan. Mereka minum air hujan dan air sungai yang keruh untuk hidup. Menyumbanglah kepada kempen infak pam air Kemboja Pertubuhan Adiniah untuk membina 10,000 unit pam air bagi minoriti umat Islam di Kemboja. Sekarang, insya-Allah, pahala mengalir tanpa henti selagi mana air bersih mengalir dari pam yang anda sumbangkan itu. Pahala kita tu mengalir seperti mana air yang mengalir di pam tersebut. Baik, kita terus saja ingin bersama dengan Ustaz Dr. Zamri Zainuddin, Duta Pertubuhan Sukarelawan Adiniah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Fazli. Ya, saya doakan Ustaz sihat dan alhamdulillah sihat. Ustaz, permulaan ini sekali lagi mungkin Ustaz boleh kongsikan tentang latar belakang Pertubuhan Sukarelawan Adiniah. Silakan. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih Fazli dan penonton di rumah. Pertubuhan Sukarelawan Adiniah bukanlah bermula semalam kemarin tahun lepas, tapi telah diasaskan semenjak 1985 lagi. Aktif dengan aktiviti sukarelawan bukan sahaja di Malaysia tetapi di negara-negara jiran yang terhampir, selatan Thailand, Bangladesh, Myanmar, Kemboja dan alhamdulillah infak-infak yang pernah kami lakukan seperti infak Quran, infak solat, infak basikal, infak tandas. Dan Pertubuhan Sukarelawan Adiniah ini pada tahun ini dan tahun lalu mula memfokuskan kepada infak pam air Kemboja kerana kita melihat kritikalnya isu air di tempat minoriti umat Islam di Kemboja. Maka oleh sebab tu pada tahun lepas pertubuhan ini telah berjaya mewakafkan 9,000 unit pam air dan pada tahun ini kita sasarkan lebih lagi insya-Allah. Insya-Allah. Sedar tak sedar dah 36 tahun dah sebenarnya. Kenapa saya ingat? Sebab umur sama dengan saya, 85. Okey, Ustaz, kita nak tahulah agaknya sekarang ini jumlah dana yang telah pun terkumpul berapa dan berapa lagi agaknya yang diperlukan, Ustaz? Ya, pada tahun ini kita sasarkan tambah 1,000 unit lagi, 10,000 unit pam air. Maka kos yang ditelan sebanyak 17 juta sebenarnya ya. Tetapi dana yang terkumpul baru 1,716,835 ringgit. Bermakna ada kurang lebih 15 juta lagi, 283 ringgit, 165 ringgit. Ya, maka ketika itu bila sebut juta-juta ni mungkin Fazli penonton di rumah seseram pula.
Saya bukan jutawan Ustaz. Jadi itu kalau 10,000 unit pam air. Tapi kalau 1 unit pam air yang boleh dikongsi sehingga 10 penama, kalau tuan-tuan tengok gambar kan, bila 10 nama ni just nice lah. Kalau terlampau ramai berkongsi satu pam, nampak kecil pula, tak puas tengok nama sendiri sebagai pewakaf. Kalau sikit sangat pun tak berapa menarik. Jadi bila 10 nama ini, satu unit pam air 1,700 berkongsi 10 penama, dapatlah seorang 170 sahaja. Moga-moga anda pun boleh menjayakan kempen ini, insyaAllah. InsyaAllah, amin. Ustaz, kita nak tahulah agaknya kelebihan dan juga hikmah kita ni menginfakkan wang kita ini. Terutama sekali kita lihat masyarakat di Kemboja itu, Islam dekat sana itu adalah masyarakat Islam yang minoriti. Jadi bagaimana Ustaz untuk menerangkan kelebihan dan hikmah kita infakkan wang kita tu ke sana? Ya, betul. Fazli mungkin pernah pergi Kemboja ke tak pernah? Saya belum pernah sampai lagi. Belum pernah ya. Kalau cuba tanyakan kawan-kawan dan tengok video-video ataupun gambar-gambar kita di sana, mereka ni dahlah umat Islam minoriti. Kita tahu umat Islam minoriti di seluruh dunia biasanya agak tertindas dan didiskriminasi. Bahkan mereka ini memerlukan bekalan air, sangat bergantung bekalan air ini kepada sumber sungai. Yang kita tahu sungai mereka sekeruh air Milo kita. Air teh kita. Saya pernah tengok ada seorang anak yang mandi di sungai itu, bila naik rambut dia sama dengan warna sungai yang begitu keruh itu. Dan mereka menggunakan segala-galanya untuk makan, untuk minum, untuk mandi, untuk beribadah. Dan saya teringat apabila kita menyelesaikan ataupun menolong saudara-saudara kita yang susah di sana, Nabi SAW bersabda, Inna Allah fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhih. Allah akan sudi untuk membantu urusan kamu selama mana kamu menolong urusan saudara kamu yang lain. Tambah pula kita tahu saudara kita di Kemboja ini sangat-sangat memerlukan. Dan ini juga ditegaskan oleh Nabi SAW dalam satu hadisnya. Kami sambil tuan-tuan print screen dan screenshot apa yang tertera di kaca TV itu. Nabi pernah ditanya oleh seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Ubadah, apakah infak yang paling baik? Ketika itu Nabi SAW menjawab, sedekah air ataupun infak air. Kerana signifikan air itu kepada kehidupan, keberlangsungan hidup manusia. Maka itu sebab Nabi kata, afdalus sadaqah, sedekah yang paling afdal. Ya. Ya, Masya Allah. Banyak hikmahnya kan. Baik, Ustaz, mungkin Ustaz boleh ambil kesempatan ini untuk memberikan galakan kepada kita ni. Kadang-kadang kita ni mungkin tidak sedar lagi. Kadang-kadang mereka ni tengok MHI, tengok sahaja. Tapi belum ada rasa macam ingin menderma kepada badan-badan amal seperti mana pertubuhan ini. Mungkin Ustaz boleh kongsikan bagaimanakah caranya, Ustaz? Ya, caranya tuan-tuan cuba layari je Facebook kami, Sukarelawan Ad-Diniyah, seperti mana tertera tu. Mungkin ada feel sikit bila melihat mereka-mereka yang susah, umat Islam di sana yang minoriti, keadaan sungai yang begitu keruh, kan kehidupan mereka yang dhaif, itu akan sedikit orang kata menyentuh jiwa sanubari kita. Dan saya yakin rakyat Malaysia ini, sebab kita pada sesi yang lalu, tahun yang lalu kita berjaya mengumpulkan 9,000 unit pam air. Bermakna kita yakin pada tahun ini pun, walaupun kempen kita sebanyak sampai hujung tahun, sampai awal tahun hadapan, kita yakin ianya boleh dicapai oleh Sukarelawan Ad-Diniyah ini kerana dermawannya rakyat Malaysia ini, insya-Allah. Dan boleh terus ke website kami www.infakpamairkemboja.com. Sangat direct. Ingat pam air, ingat kami ya. Sekali lagi www.infakpamairkemboja.com. Dan kalau nak bertanya lanjut, bolehlah hubungi nombor yang tertera. Ustazah Soleha 011 1097 6699 ataupun Ustazah Hazwani di 011-5506-6972. Okey, baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, itu dia. Jadi anda boleh dermakan wang anda itu, infakkan wang anda itu kepada wakaf pam air di bumi Kemboja. Okey, kita nak bersama dengan Anim, dengan ceritanya Anim nak bercakap tentang eksperimen buang sampah ni. Silakan Anim. Ya, saya nak tanya kepada anda semua, kalau kita nampak sampah tepi jalan, apa agaknya yang kita lakukan? Adakah kita jeling-jeling sahaja ataupun kita cuba sedaya upaya untuk angkat, buang ke tempat yang betul? Ini adalah eksperimen sosial yang dilakukan oleh wartawan kami Asri, sempat ke Taman Tugu dan juga Taman Tasik Titiwang sebagi melihat reaksi orang awam melihat sampah. Kita menjaga sensitiviti, pastinya visual ini dengan sebaik mungkin kita mengawal dari sudut sensitiviti dan sebagainya. Ini hanyalah untuk kesedaran masyarakat. Adakah mereka akan kutip sampah? Nak tahu tak? Jom sama-sama kita saksikan.
Isu mengenai pembuangan sampah merata-rata. Jika sebelum ini tinjauan dilakukan di sekitar kawasan pantai Podisen Negeri Sembilan, rentetan daripadanya, kru Malaysia hari ini melakukan satu eksperimen sosial bagi melihat kepekaan masyarakat di sekitar kawasan Lembah Kelang berkenaan isu ini. Ya, nak ini itu. Baik, hasil eksperimen sosial yang dijalankan di beberapa taman rekreasi di sekitar Lembah Kelang, rata-rata rakyat di Malaysia tidak mempedulikan sampah yang berhampiran dengan mereka. Namun, itu mungkin atas faktor keselamatan dari segi penularan kes COVID-19 sekarang ini. Dan tidak dijangka, ada juga individu yang prihatin terhadap kebersihan alam sekitar dengan mengutip sampah yang dibuang. Walau bagaimanapun, sikap dan mentaliti rakyat Malaysia perlu diubah seiring dengan usaha kerajaan untuk mencapai status negara maju. Dan perkara yang biasa jangan dilazimkan, kerana apabila yang sengaja itu dibiasakan, lama-kelamaan akan menjadi tak sengaja. Saya Asri Badrun untuk Malaysia Hari Ini, TV3. Ya, itulah wartawan Asri kita memang tidak berpisah dengan sampah. Tapi itulah kesedaran yang nak diberikan kepada anda semua. Kan kita melihat kepada bagaimana tanggungjawab ataupun sifat kita. Bila kita melihat kepada perkara ini, kita pun ada sedikit kesedaran lah kan. Betul. Mungkin lepas ni kalau kita nampak sampah tu, ringan-ringankan tangan. Betul. Ada macam-macam cara. Walaupun sekarang ni zaman COVID, ada macam-macam cara untuk kita berusaha mengekalkan keharmonian dan juga keindahan alam semula jadi, insyaAllah. Tadi wartawan kita Asri tu nampak je naik basikal tu. Belakang dia penuh sampah tu sebenarnya tu. Dia atas tepi dah tu. Tapi tak boleh lawan lah awak naik basikal. Okey, jadi kita kena cakap lah, ambil tahu kan tentang perkara ini. Kalau kita tengok tadi dekat sekitar tasik tu pun bersih je kan. Jadi anda kena sama-sama lah kita tolong-menolong. Okey, kita nak bercakap berkenaan dengan dari meja medsos ni. Itulah, kita nak tengok juga apa yang menarik hari ini. Antaranya 4 juta data rakyat Malaysia terdedah dan diiklankan dengan harga sekitar 35,500. Wow. Dan kalau kita lihat dekat sini, PDRM pun dah membuka kertas siasatan berhubung dakwaan yang berlaku kebocoran data peribadi awam yang kononnya menerusi JPN dan juga daripada LHDN. Dan sebenarnya perkara ini telah pun diambil tahu oleh ramai pihak juga, dan kata daripada LHDN, jadi LHDN dia feedback baliklah. Katanya mereka ataupun LHDN sedang bekerjasama dengan pihak JPN dan juga Agensi Keselamatan Cyber Negara ataupun NAKSA, MKN, bagi melihat semua kemungkinan berkenaan dakwaan itu. Dan LHDN dalam kenyataan turut memberikan jaminan semua data dan maklumat berada dalam simpanan agensi itu selamat kerana dilindungi dengan teknologi keselamatan data yang diiktiraf. Kita harapkan tidak adalah perkara ini berlaku kerana pastinya kita sendiri juga sebagai rakyat kena berjaga-jaga dalam berkongsi maklumat peribadi. Okey, selain daripada itu kita nak kongsikan juga gelembung pelancongan di Pulau Tioman, Genting Highlands ditangguhkan. Ini kerana kita belum lagi mencapai kadar 90% vaksinasi untuk golongan dewasa. Itu sebabnya gelembung pelancongan ini tidak dapat diteruskan di destinasi-destinasi seperti di Pulau Tioman dan juga Genting Highlands. Terpaksalah kita tangguhkan hasrat kita untuk ke sana. Kalau mungkin ada yang dah buat perancangan kan, mereka yang boleh rentas di 2 destinasi ini, tangguhkan dahulu. Kita harapkan 90% kadar vaksinasi. Betul. Ini untuk anda yang berada dekat Pahang sahaja yang dibenarkan untuk pergi ke Genting Highlands ataupun Pulau Tioman. Yang kita ni orang luar, orang Selangor semua, tunggu kadar vaksinasi 90% tunggu nanti. Dulu, sabar. Besok saya nak pergi Langkawi tau. Nanti
nanti. Nanti saya update nanti apa perkembangan dekat sana. Baiklah, okey, cantik. Okey, seterusnya kita nak kongsikan bersama dengan anda semua langsung dari Parlimen hari ini apa yang berlaku. Antara isu yang akan dibahaskan adalah mereka yang kehilangan pekerjaan. Golongan yang hilang pekerjaan ini bagaimana nasib mereka? Adakah mereka akan mendapat semula pekerjaan ataupun bagaimana? Lagi-lagi akan melibatkan sektor perhotelan, sektor industri pelancongan dan juga F&B. Ya, dan menurut aturan mesyuarat Persidangan Dewan Rakyat, perkara itu terkandung dalam sesi pertanyaan jawab lisan yang diajukan Su Keong Siong PH Kampar kepada Menteri Pelancongan Seni dan Budaya, dan beliau berkata dan juga bertanya mengenai langkah kerajaan dalam membantu golongan yang hilang pekerjaan, terutamanya sektor pelancongan lah. Betul. Sektor pelancongan kini dah hidupkan semula, tapi bagaimana dengan nasib mereka yang pernah hilang pekerjaan? Okey, itu kita kongsikan dari meja medsos. Apa yang juga tular hari ini, harap-harapnya anda juga dapat info yang terkini dan juga update. Okey, kita cakap satu lah. Individu ni memang tular dah. Yang Anim akan interview kejap lagi. Betul. Kita akan kenalkanlah kan, walaupun tak perlu lagi dikenalkan. Seketika nanti, cuma kita nak rehat seketika, kembali selepas ini dalam Malaysia hari ini. Teruskan ceria bersama dengan kami dalam Malaysia hari ini. Hidupkan pagi anda kerana kita nak kongsi yang wangi-wangi je pagi ni. Okey, kali ini kita nak kongsikan bersama dengan anda bagi peminat-peminat minyak wangi. Inilah antara yang boleh menjadi pilihan anda dengan harga promosi yang ingin ditawarkan. Tanpa melengahkan masa, kita terus sahaja memperkenalkan. Tak payah kenalkan kot. Baru-baru ini mungkin ramai yang dah kenal dia. Encik Ahmad Iqbal Zulkifli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, apa khabar? Okey, siapa Encik Iqbal ni? Encik Iqbal ni sebenarnya merupakan pengumpul minyak wangi lebih 50 jenama antarabangsa dan juga telah melaburkan wang tunai ribuan ringgit kabarnya untuk menghasilkan satu jenama sendiri iaitu Iba Perfume. Encik Iqbal, apa lagi kongsikan bersama dengan kami apa yang menarik hari ini? Silakan. Saya ni takut bila menyebut tentang duit-duit juta-juta je. Itulah baru-baru ni macam selalu kedengarannya. Tapi memang betul saya malu nak sebut kan. Macam saya sebenarnya memang betul-betul kumpul minyak wangi. Yang mana sebab itu adalah tanggungjawab saya untuk mengeluarkan minyak wangi IBA ni perlukan buat kajian juga. Dan sebenarnya saya sepatutnya sekarang berada di France selama 3 bulan untuk belajar tentang minyak wangi kan. Jadi saya mengumpulkan lebih daripada 50 jenama minyak wangi antarabangsa yang mana setiap brand itu biasanya saya beli dengan harga RM1,000 ke RM2,000 sebotol. Ada yang RM3,000 juga. Dan setelah melaburkan lebih daripada RM50,000 untuk membeli koleksi minyak wangi. Tapi dengan IBA ini, kita bersyukur kerana dapat mengeluarkan minyak wangi yang mana satu-satunya bauan yang tidak sama dengan yang lain di Asia. Jadi kalau boleh saya tunjukkan di tangan saya ini adalah sijil yang mana mendaftarkan menunjukkan bahawa IBA adalah tidak sama dengan bauan yang lain dan boleh digunakan untuk solat semua, untuk beribadah dan banyaklah kandungan yang kita gunakan daripada tumbuh-tumbuhan. Jadi apa yang kita bawakan hari ini adalah sangat special kerana hanya kepada 50 orang terawal sahaja yang membeli satu set akan mendapat hadiah yang sangat special hari ini sahaja yang buat pembayaran secepat yang mungkin. Jadi tuan-puan, 6 hadiah tuan-puan akan dapat kalau beli satu set. Bermakna kalau 2 set, tuan-puan akan dapat 12 hadiah beg yang sangat besar, sangat special dan pelbagai saiz. Jadi dengan harga RM170 termasuk penghantaran ke Sabah Sarawak, tuan-puan akan dapat satu botol minyak wangi untuk wanita dan satu botol untuk lelaki, EDP 50L. Dan begini, saya ingin menjelaskan, nampak muka saya ya? Okey, saya ingin menjelaskan begini, untuk menghasilkan Iba Perfume ini, saya telah bertukar kilang sebanyak 20 kali mencari kilang yang mana yang sesuai dan akhirnya saya menemukan kilang yang mana, oh ini yang saya nak, bauan ini yang saya nak. Lalu terhasillah IBA Perfume ini, hanya satu yang lelaki dan satu wanita. Tidak ada ejen dan juga stokis kerana kita menjaga premium sebuah produk. Dan kepada 50 orang yang terawal sahaja yang buat pembayaran akan dapat hadiah yang sangat banyak. Okey, 6 hadiah kita berikan. Ini semua kalau beli satu set dengan harga 170, tuan-puan akan dapat ini hadiah beg ini yang sangat besar juga, pelbagai saiz. Okey? Kalau boleh tengok di tangan saya, sangat besar dan kepada 50 orang terawal yang WhatsApp saja, jangan hubungi. WhatsApp segera bagi tahu saja nak satu set atau 2 set. Kita juga akan berikan hadiah kotak ini
sebagai kalau nak bagi hadiah kepada mak ayah yang lama tak jumpa, kepada sesiapa sajalah kalau nak bagi hadiah, eloklah sebab kita buat kotak yang cantik. Dalam ini ada 2 botol minyak wangi berkandungan 50 ml, 1 botol. Ada 2 dalam ni, 1 kotak merah dan 1 kotak biru, dan kepada 50 orang yang terawal saja yang akan dapat percuma beg 6 beg ini. Jadi sedikit penerangan tentang minyak wangi IBA ini. Pertama sekali, kita mementingkan untuk solat, untuk dibawakan untuk ibadah. Kedua, saya mempunyai alergi pada bau. Jika bau yang terlalu kuat, saya akan muntah. Dan ketiga, ia adalah satu-satunya di Asia, tidak sama dengan yang lain. Jadi ambil gambar di skrin TV, WhatsApp saja bagi tahu nak 1 set atau 2 set dengan harga RM170 saja termasuk penghantaran. Ambil gambar di skrin TV. Okey, dan saya juga telah pergi ke banyak buah negara untuk belajar, juga mendalami tentang minyak wangi, antaranya ke Dubai, ke Shanghai, ke Jepun, ke Indonesia, ke Singapura, ke Thailand, Arab, Saudi. Banyak negara yang saya pergi untuk belajar tentang minyak wangi. Ke Brunei saya pergi, ada sebuah istana yang saya pergi. Saya belajar juga bagaimana mereka meletakkan setiap penjuru kediaman tersebut, meletakkan minyak wangi. Jadi jangan risau, sebab saya betul-betul ingin lakukan yang terbaik. InsyaAllah semampu yang mungkin ada kelemahan sedikit sebanyak itu, saya akan perbaiki. Cuma alhamdulillah setakat ini kita dah ada lebih daripada 40,000 orang pengguna dan ramai sangat yang repeat order. Jadi tuan-puan boleh WhatsApp saja di nombor 020-733-4444. Bagi saya sangat penting bawaan, dan saya sebenarnya suka juga pakai yang wanita. Yang berwarna merah ini sebenarnya ia semua ni adalah unisex. Dan yang bagusnya, puan yang mempunyai suami yang merokok, saya sarankan untuk puan bagi kepada suami yang merokok. Dia akan blendkan bau rokok itu, kan bau rokok kan tidak sedap, bau yang panas begitu. Jadi cuba pakai yang ini, dan dia bau sedikit, bagaimana saya bagi tahu, seksi. Dia tidak terlalu manis, tidak terlalu keras, sedikit saja unsur oud yang moden, dan bukan bau bunga, bukan bau buah. Jadi begini, dulu saya keluarkan dengan harga set 300. Kali ini saja saya keluarkan dengan harga 170. Jadi sangat berbaloi, dan saya nak jelaskan bagaimana kalau Wah, Cik Iqbal, kita ada masa sedikit je, cepat-cepat hubungi, ajak mereka untuk hubungi. Okey, kalau yang tak biasa pakai perfume yang mahal, boleh cuba Iba perfume ini. InsyaAllah bau sangat wangi. Jadi tuan-puan, untuk kali terakhir, ambil gambar di skrin TV kepada 50 orang terawal yang WhatsApp saja bagi tahu nak berapa set, akan dapat 6 hadiah beg. Yang tertera ini sangat hadiah yang sangat banyak di tangan saya. Ini 6. Kalau beli 2 set bermaksud dapat 12. Jadi WhatsApp segera. WhatsApp segera dengan nombor yang tertera. Sekarang ni kalau tak sempat, ambil gambar cepat-cepat. Terima kasih banyak-banyak Encik Ahmad Iqbal Zulkefli. Jaga diri. Jaga diri ya, jangan nakal-nakal ya. Assalamualaikum. Itu dia Encik Ahmad Iqbal Zulkefli, pengasas Iba Perfume yang berkongsi dengan kita. Kalau tak sempat, jangan risau. Saksikan saja siaran ulangan kita nanti. Anda screenshot saja semua. Okey. Silakan Fazli Fuad, kita ada sesuatu yang nak dikongsikan. Saya nak kongsikan seperti mana yang saya katakan ataupun Anem pun katakan di awalnya tadi, kita nak bercakap tentang dekorasi rumah ni, kemas dan juga selesa untuk rumah-rumah kecil. Jadi tak kala kita duduk kat rumah ni kan, banyak ilham yang boleh kita dapat ni. Kita boleh tengok kat YouTube, Instagram dan sebagainya. Ini rumah daripada rumah Mardia Syazwani dan Afiq ni. Beliau ni ada rumah dekat Sepang dan rumahnya ni berkeluasan kecil saja, 750 kaki persegi. Tapi kita memang tak nampak cantik. Sebab apa? Sebab susunan atur perabot apa semuanya kemas, teratur dan juga tersusun. Okey, tak nak cakap banyak lagi. Jom apa kata kita saksikan rumah yang kecil tapi menarik comel ini. Jom kita saksikan. Rumah yang cantik dan selesa sememangnya menjadi idaman buat pasangan yang mendirikan rumah tangga. Begitu juga dengan Mardia Syazwani Mat Said, 30 tahun atau lebih mesra disapa Diha, dan suaminya Muhammad Afiq Rosli, 29 tahun yang teruja mengubah suai kediaman mereka. Walaupun kediaman ini hanya bersaiz 750 kaki persegi, namun itu bukan penghalang untuk pasangan suami isteri ini menghiasnya mengikut konsep yang diingini. Untuk segmen dekorasi kali ini, saya bersama dengan pemilik rumah yang comel sangat, Puan Diha. Dan istimewanya hari ini, Puan Diha nak buat house tour khas untuk penonton Malaysia hari ini. Assalamualaikum Puan Diha. Assalamualaikum.
kepada penonton Malaysia hari ini datang ke rumah saya. Jom, masuk. Okey, jom. Okey Puan, boleh ceritakan sikit latar belakang rumah Puan ni? Okey, so rumah ni rumah pertama kami, rumah saya dengan husband. Yang kami beli pada tahun 2018 dan dapat fungsi pada tahun lepas Disember. Rumah ni ada 3 bilik dan 2 bilik air. So dia punya bilik air tu shower room dengan toilet tu dia asingkan tu. Okey, macam Puan pun memang aktif berkongsi dekorasi dekat media sosial kan? Dan mungkin antara yang menjadi tarikan tu, selalunya kita tengok kalau rumah-rumah yang bersaiz sederhana ni bila masuk je dia terus pergi ke dapur dekat belah kiri atau kanan. Tapi apa yang menariknya macam untuk rumah Puan Diha ni, Puan kira separatekan dapur dengan ruang utama tu. Boleh tunjukkan sikit tak? Ini merupakan dapur. Jadi konsep yang saya nak untuk dapur adalah macam konsep tertutup lah. So kiranya dapur saya tutup menggunakan pintu glass door dengan buat partition. Konsep dia kalau contohnya kita masak ke adalah bawang sampai ke depan kan. So saya rasa kalau dengan ada ni glass door ni pun dia akan macam menaikkan dari rumah dia. Saya rasa tips dia kalau contohnya let's say kalau rumah kita macam sederhana, kurangkan barang yang macam besar-besar kot. Macam apa yang saya buat kat rumah saya macam itulah. Dan satu lagi pemilihan warna. So kalau tengok rumah saya memang menggunakan warna yang cerah lah. Bila rumah ni warna cream dan dia akan menampakkan lagi rumah tu nampak luas. So dia dekat bahagian dapur kat sini. So dia kami buat dekat area sini. Saiz dia memang kecil je tapi rasanya memang sangat cukup sebenarnya sebabnya yang buat laundry-nya seorang je kan. Kiranya saiz tu besar mana pun bukan alasan untuk kita tak dekor rumah kita, betul tak? Betul. Okey, terima kasih banyak Puan Diha atas segala perkongsian kediaman, dekorasi dan juga tips-tips yang diberikan. Mana tahu nanti ada dekor-dekor lagi, kita boleh tengok lagi? Okey, boleh. Sama-sama tinggi juga untuk tim Malaysia hari ini sebab sudi interview saya dengan Pauli lah. Sama-sama. Assalamualaikum. Okay, salam. Baiklah, sebelum kita akhiri rancangan kita pada hari ini, pelbagai barangan menarik dan sebahagian daripada 60,000 untuk dimenangi. Jadi dengarkan Hot FM sepanjang hari dan ikuti IG Live Hot FM serta buat turun aplikasi Audio Plus untuk dapatkan kata laluan. Jadi tertakluk kepada terma dan syarat www.hotfm.audio. Yes, Hot FM kini lebih muzik yang hangat. Baik, Assalamualaikum. Jaga diri semua. Bye-bye. Bye-bye. Jaga diri, stay safe. Jumpa adik besok.